Okay. Ataupun kita panggil dia huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ni apa maksud dia? Muqatta'ah. Pembukaan. Apa pembukaan bukan. Wow, okey. Kita panggil huruf pembukaan surah sebab dia berada di awal-awal surah tu. Okey, tapi huruf muqatta'ah ni qata'ah, potong, huruf-huruf yang terpotong. Jadi kalau perasan terpotong yang dimaksudkan kat sini ialah huruf yang kita baca dia sebiji-sebiji. Kalau dia bunyi huruf alif kita baca dia dengan alif. Kita tak baca dia a, i ke u ke. Okey, kalau huruf tu huruf ya kita baca dengan ya. Kalau huruf ta kita baca dengan ta. Kalau huruf ra kita baca dengan ra. Kita tak baca ra, ri, ru. Itu maksud huruf muqatta'ah. Kan? Ada dalam awal-awal surah tu kan macam alif lam mim. Kita tak ada orang baca alama, alima. Kita sebut dia sebiji-sebiji apa nama huruf tu. Oh dia Okey. sin tu tak ada sin macam yasin. Tak ada Sin. Ada Sin pun ya juga. sin. Ada. Ya pun ya. Nanti kita tengok apa huruf-huruf dia. Okey, jadi huruf-huruf muqatta'ah ni dia tak ada dekat tempat lain melainkan pada beberapa pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi daripada 28 ataupun 29 huruf hijaiyah ni hanya berapa huruf sahaja yang terlibat dalam awal pembukaan surah ni, iaitu 14 sahaja. Dan hanya 29 surah sahaja yang mengandungi huruf muqatta'ah pada awalnya. Ya, ni kalau dulu exam ada kan soalan ni kan? Siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi? Kan? Ada berapa surah, ada berapa huruf muqatta'ah. Huruf-huruf daripada huruf hijaiyah tu berapa yang jadi huruf muqatta'ah. Okey. Jadi kita nak belajar tentang tu lah yang kita baca apa Yasin, Alif Lam Mim semua tu. Jadi sebenarnya kita kena tahu macam mana nak sebut huruf-huruf ni dengan ejaan yang sebenar. Kita tak boleh, sebab tu kita tak boleh kadang-kadang ada orang sebut huruf shim. Dia tutup bibir dia kan shim. Kita pun biar je dia sebut macam tu. Salah nanti bila sebutan dia tu salah. Okey, huruf sad. Kalau boleh kita ubah cara sebutan tu, sebut dengan betul. Sad. Ada qalah-qalah di belakang sebab ada huruf dal. Kalau kita sebut sad kan? Kap. Okey. Sebut dengan betul, insya-Allah nanti bila sampai dekat awal pembukaan surah ni dia akan dibaca dengan betul. Okey. Ini adalah huruf-huruf dia. Alif. Okey. Ha, ya, ta, ha, ra, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ataupun singkatan dia hayya, tahar, ataupun naqasa, asalukum. Naqasa, asalukum. Hayyun tahur, hayyun tahur, hayya tahar. Dah, bari-bari dia tak apa. Okey. Nak tengok yang kat atas tu saja. Ni apa? Yang ni besar. White kan supaya nampak saya nak. Alright. Okey. Huruf-huruf muqatta'ah terdapat pada beberapa pembukaan surah-surah di dalam Al-Quran. Apa yang itulah ada orang yang ni siapa dia punya tu tolong tutupkan, tolong mute kan. Sekejap, saya boleh check kat sini. Cik Ramlah. Cik Ramlah ni. Daripada tadi. Ada ni kot. Mungkin dekat dengan apa-apa. Okey, mana dia tadi? Okey, huruf muqatta'ah terdapat pada pembukaan surah-surah dalam Al-Quran. Surah-surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ada sebanyak 29 surah. Jumlah huruf-huruf muqatta'ah ada 14, iaitu daripada huruf alif sampai ya ni hanya huruf-huruf ini sahaja yang terlibat. Alif, ha, ya, ta, ha, ra, nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, mim. Maksudnya huruf ba tak ada, huruf ta tak ada. Maksudnya hanya huruf-huruf ni sahaja. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak sebut, nak tak nak kita kena tahu macam mana kita nak eja huruf tersebut.
Okey. Dan kita kena tahu juga untuk huruf-huruf muqatta'ah pada awal pembukaan surah ini dia ada kadar harakat dia. Ada yang kita baca dengan tak ada Lam. harakat. Ada yang kita baca dengan 2 harakat. Ada yang kita baca dengan 6. 5 tak ada. Nanti kita cerita. Ada yang sebut 5. 5 tak ada. Okey. Jadi nak tak nak kita kena kita kena tahu eja satu-satu ni. Okey, macam dia bagi contoh dekat sini. Alif, lam, mim. Dia eja. Alif tu ejaan dia alif, hamzah, lam, fa. Lam itu lam, alif, mim. Mim itu mim, ya, mim. Okey. Ni saya nak cerita sikit bagi mudah ya. Sebabnya dia kena kaitkan sikit dengan mat apa semua. Okey. Contoh. Macam ni tadi kan Allah. Contohnya ya, dah sekejap. Okey, macam alif lam mim tadi. Kita ejakan dia kan. Alif. Okey. Lam. Allah, besar sangat pula. Sekejap, saya padam. Haya pun baru nak explore benda ni. Susah betul lah. Pandai kau tulis. Kami tak pandai tulis. Okey. Ambil kecil sekali. Alif, lam, mim. Okey, kalau perasan ataupun siapa ingat dalam Al-Quran, atas huruf apakah ada tanda panjang tu, tanda ombak tu? Lam dengan mim. Lam dengan mim. Kenapa atas ni ada tanda ni? Panjang. Dia nak bagi tahu apa kat kita? Kena panjangkan. Kena panjang. Okey. Jadi tips dia kita nak tengok kalau ada atas ni kita kena panjang. Tapi kita nak tahu juga panjang tu berapa harakat. Okey. Kenapa dia jadi harakat dia banyak tu? Jadi kita tengok alif, lam, mim. Kita keluarkan satu-satu ejaan. Alif. Okey. Alif. Okey. Kalau kita eja, hamzah ni baris atas, lam baris bawah, fa ni mati. Fa ni wajib sukun. Jadi bila dia sukun, kita tak ada orang baca alifa, alifu, alifi, tak ada. Kita sebut dia alif. Cuba tengok di antara 3 huruf ni ada ke huruf mat? Hamzah. Hamzah bukan mat. Tak ada. Tak ada. Jadi salah bila ada orang baca alif. Nampak? Alif. Seolah-olah bila eja tu ada lia dekat sebelah lam ni. Dia baca macam ni. Seolah-olah. Nampak? Jadi dia panjang. Alif. Tak boleh lah. Okay. Dia daripada li ni terus masuk dalam fa. Alif. Dan sebab tu kita dah belajar sifat huruf fa ada di khawah. Lepaskan bunyi angin dia tu. Alif. Alif. Nampak ada angin fa tu. Dia di khawah. Dia hamas. Lepaskan. Kalau tak duk alif. Alif, lam, alif. Tak boleh lah. Alif. Nampak? Jadi ni cara bacaan ni salah. Okey. Jadi bila kita dah tahu, maka kita tahu alif ni ada harakat tak? Tak ada. Tak ada. Dia hanya sempurnakan bacaan dia. Alif. Okey. Kemudian kita eja lam. Lam. Alif, mim. Kita letak baris lam, alif, mim ni baris apa? Atas. Sukun. Tak ada orang baca lama, lami, lamu. Kita sebut huruf lam. Dan dekat sini kita tengok tengah-tengah ni huruf apa? Mat. Mat. Ingat dalam hukum Al-Quran, bila huruf mat bertemu dengan sukun asli. Ini kita panggil sukun asli. Sukun asli ni maksudnya itu memang baris dia. Maksudnya dia bukanlah contoh macam kita baca ni rahim, bismillahirrahmanirrahim, mim di hujung tu mati kan? Him, mi. Tapi dia mati bukan asal. Asal dia adalah baris bawah. Tapi dia mati kerana kita berhenti. Sebab tu kita panggil sukun ni sukun arid. Tapi sukun asli ni maksudnya memang asal dia memang sukun. Oh tu nama mak arid li sukun tu. Ya. Yang mim sukun belakang. Sukun.
Sebab sukun itu mendatang. Datang kerana apa? Kerana kita Kerana wakaf. huruf. Kita wakaf baru dia sukun. Kita tak wakaf dia Tahu tak dia sukun. sukun. Tapi untuk Nah, lam ini kita wakaf ke, kita sambung ke, mim ini tetap Sukun. sukun. Dia asli, dia asal dia macam tu. Sukun asli. Jadi dalam Sukun. Al-Quran, dalam Al-Quran, bila huruf mat, huruf mat yang alif ni, bertemu dengan sukun asli, dia mesti jadi 6 harakat. Oh, 6. Contoh saya bagi Panjang. Contoh saya bagi dalam Al-Quran. Alif lam. Selain tu bagi nampak. Okey. Alright. Agak-agak saya nak tulis apa ni? Nampak tak? Ini ada alif kan, huruf mat kan? Huruf mat ni bertemu dengan apa? Sukun Lam. asli. Sukun asli. Maka Sukun kita baca ni asli berapa tak harakat? betul. 6. 6. Sama kaedah dengan yang tadi. Sukun asli jumpa huruf mat jumpa sukun asli, kita baca dengan 6 harakat. 6. Jadi kita tengok pada nota tadi tu yang saya cerita ada huruf 14 huruf tu yang naqasa asalukum tu. Apa dia huruf apa tu Sasa? Ni yang huruf atas Okey, tak apa. ni mukotok. Okey, tak apa. Ni dulu. Tengok ni dulu. Okey, tak apa. Sebab tu juga bila kita dah faham sekarang kenapa dia jadi 6, sebab huruf mat jumpa sukun asli. Huruf mat jumpa sukun asli. Okey, dia jadi 6. Jadi ulama tajwid nak mudahkan kita, dia letak tanda apa? Tanda ombak ni. Misai. Tanda misai lah, ada kata pedang lah, macam-macam lah, ikutlah. Tapi ini nama dia mat, tanda mat, alamat mat. Dia ambil daripada perkataan mad. Dia padam yang bawah ni, dia padam yang atas ni, jadi dah tanda dia macam tu. Macam tu lah. Asal dia ambil daripada perkataan mat. Ikut sejarah kepada tanda. Okey, dalam ilmu Quran ni salah satu ilmu lagi yang kita tak belajar adalah ilmu tanda. Simbol-simbol ni semua ada sebab. Betul. Simbol-simbol ni semua ada sebab. Contoh tadi saya kata ini nama dia mat. Dia ambil daripada perkataan mad. Yang lagi satu tu mat apa Ustazah? Kan dia yang buang, ni kan dia buang ni sebab tu tanda dia jadi macam tu tu. Faham. Baru faham hari ni. Okey. Sebab tak macam. Jadi dia nak Ustazah, ni mudahkan kan mat kita. asli. Yang mim sukun satu ni kan Ustazah kata ini tanda dia sukun asli. Lagi satu Ini yang tanda ada dia sukun asli. Okey, nanti kejap. Lagi satu yang ada apa? yang ada kan yang mat arid li sukun tu kena dia bukan mim mati, mim sukun di ujung. Kita panggil itu apa? Sukun arid. Sukun mendatang. Sukun mat arid. Sukun arid, sukun yang mendatang. Arid. Oh, okey. Maksudnya sukun itu dia berlaku, dia datang ketika kita wakaf saja. Kalau kita tak wakaf, huruf tu ada baris dia sendiri. Ada baris, okey. Macam rahimi, tapi bila kita asal dia adalah baris bawah. Baris bawah. Okey. Itu istilah kadang-kadang kita tahu ma'arid di sukun, tapi kita tak faham pun perkataan yang ada dalam tu. Arid tu apa? Betul. Dia adalah mat yang mendatang kerana sukun. Mat yang mendatang kerana sukun. Jadi ini adalah sukun asli. Jadi dalam hukum tajwid bila sukun asli bertemu dengan huruf mat bertemu dengan sukun asli, bacaan dia adalah 6 harakat. Sebab itu pada alif lam mim lam ini kita baca dengan 6 harakat. Kita cuba eja mim pula. Kalau kita nak nampak lagi jelas, kita eja mim. Okey, macam mana eja mim? Mim. Ini pun satu juga. Kita kena tahu kita eja tu macam mana. Allah Akbar. Mim ya. Sabarlah ya. Mim. Ya. Mim. Kita bariskan dia. Mim. Ya. Mim.
Jadi nampak tak? Huruf mat bertemu dengan sukun Asli. li. Sebab tu kita baca ni berapa harakat? 6. Huruf mim 6. 6. Sebab tu juga dalam Al-Quran dia letak tanda ni juga pada mim, pada lam. Alif dia tak letak. Boleh? Boleh ya? Faham insyaAllah. Asli. Faham. Jadi kalau pergi kepada nota tadi tu nampak ni huruf-huruf yang dia letak. Alamak mana dia? Huruf-huruf dia letak tanda ombak atas ni. Semua huruf yang bila kita eja dia semua akan jadi mat bertemu sukun asli. Contoh huruf nun. Huruf nun kita eja nun, waw, nun. Jadi ada waw mati bertemu dengan waw mati huruf mat bertemu dengan sukun asli. Huruf qaf pun sama. Kita eja macam mana huruf qaf? Waw qaf. Qaf waw qaf bunyi quf. Qaf. Ni ha. Mana dia Ustazah? Astagfirullah. Ni. Nampak ejaan dia? Qaf alif Allah. fa. Hilang pula. Qaf alif fa. So nampak tak dekat sini? Qaf alif fa. Alif bertemu huruf mat bertemu dengan sukun asli. So huruf qaf bila dalam Al-Quran dekat awal pembukaan surah kita baca berapa harakat? 6. 6. Qaf. Sebab dia lepaskan rikhawah pada fa. Qad. Nampak? Dal ada hujung. Jadi dal huruf qalqalah. Lepaskan qalqalah. Selain 6 harakat, lepaskan qalqalah. Ain. Huruf ya, huruf mat bertemu dengan sukun asli. Tapi ingat ya, pada huruf ain ni ada perbezaan pendapat yang mengatakan kita boleh baca dengan 4 harakat juga. Kenapa? Dia bertemu dengan ya tu. Sebab dia mat lin. Ya tu mat. Mat lin. Nampak tak? Sebelum ya tu pada atas. Dari atas. Ain tu pada atas. Jadi untuk huruf ain, contoh dalam Al-Quran, kaf, ha, ya, ain, sad kan? Ain tu boleh pilih nak baca 4 ke nak baca 6. Okey. Okey, kemudian sin. Ejaan dia sin, ya, nun. Ya huruf mat bertemu dengan sukun asli. Jadi bacaan dia 6 harakat. Lam. Lam pun adalah huruf yang 6 harakat sebab bila kita eja alif jumpa mim. Kaf. Kaf pun 6 harakat sebab bila kita eja huruf mat bertemu sukun asli pada fa. Mim sama juga macam tadi ya. Huruf mat bertemu dengan sukun asli. Jadi balik pada nota tadi, huruf-huruf yang bawah ni yang ada ombak-ombak ke atas ni semua kita tahu automatik dia akan baca dengan 6 harakat. Okey. Sebab dia bertemu dengan sukun. 5 atas tu memang tak ada tanda ya Ustazah? 5 atas tu tak ada tanda. Maknanya dia yang tu memang 2 harakat je lah. Okey, kita tengok. Okey, kita dah selesai tadi yang 6 harakat. Jadi kita dah faham kenapa dalam Al-Quran awal pembukaan surah ada surah yang ada tanda atas dia, ada tak ada tanda. Kita dah faham bila yang ada tanda tu dia jadi 6 harakat kerana apa? Kerana huruf mat bertemu dengan sukun asli. Itu kita dah faham. Dah jelas ya? Huruf dia ada berapa tadi? Naqasa asalukum. 8. Huruf dia ada berapa? 8. Kira. 8. Ya. Dia ada 8. Okey, baik. Ya, pada yang ni. Nampak ya saya punya whiteboard yang tak cantik. Nampak ya saya tulis, nampak kan? Nampak. Okey, baik. Kita pergi pula kepada alif. Dah selesai dah. Alif tiada harakat. Hanya sempurnakan bunyi dia. Sekarang kita nak pergi kepada hayun tahur tu. Hayya tahar tadi tu. Dia baca hayya tahar. Yang itu ha, ya, ta, ha, ra. Kita kena eja lah. Contoh kita eja huruf ha. Macam mana eja huruf ha? Ha alif. Ha alif. Bila ha alif, perasan tak ini mat apa? Mat asli. Bila mat asli, kita baca berapa harakat? 2 harakat. Sama juga dengan ya. Sama juga dengan
to, ha, ro. Nampak? Dia baca dengan 2 harakat sebab dia bila kita eja dia adalah mad asli. Jelas? Jadi dalam 14 huruf hijaiyah yang terlibat dalam awal pembukaan surah, ada 1 huruf yang tiada harakat iaitu alif, ada 5 huruf yang harakat dia 2 iaitu ha ya tahar, ada berapa tadi? 8. Huruf yang ada 6, ada 8 huruf yang ada 6 harakat iaitu naqasa asalukum. Jelas dah? Sekarang semua dah faham tentang kenapa dia jadi 6, kenapa dia jadi 2, kenapa dia tak ada harakat dan kenapa dalam Quran dia letak tanda-tanda panjang tu dia nak mudahkan kita. Okay, bila letak tanda tu macam, okay, kita ambil satu contoh. Okay, kita nak pergi kepada contoh ni. Nampak ke saya tulis? Nampak tak yang saya tulis? Nampak. Okay, kita pergi. Kita try To berapa harakat? 1, 2. 2 Asli. sebab bila kita eja dia to alif. Dia 2 harakat. Maka sini jadi 2. Kemudian kita eja sin. Sin ya nun. Sin ya nun. Dia jadi berapa harakat? 6. Sebab mak jumpa sukun Asli. dia jadi 6 harakat. Mim. Eja macam mana mim? Mim ya mim. Mim ya mim. mim. Mat bertemu dengan sukun asli. Dia jadi berapa harakat? 6. 6 harakat. Selesai bab harakat. Okey, sebab tu bila yang 6 dalam Al-Quran dia akan letak tanda Panjang. Okey. Tanda misai. Okey. Contoh lain. Yasin. Ya berapa harakat? 2. Ya, Kita eja dia ya alif dia 2. Dia mat asli. Sin berapa harakat? 6. nun. Sin ya nun. 6 harakat. Sin ya nun. 6. Sin ya nun 6 harakat. Jadi tak bolehlah kita baca Yasin. Nampak? Ya tu 2 saja. Yasin. Sin tu yang kita kena panjangkan sebab sin ini 6 harakat. Baik, so kita dah tahu dah antara huruf muqatta'ah yang 14 tu mana yang tiada harakat, mana yang 2 harakat, mana yang 6 harakat. Okey, lebih mudah bila kita nampak ada tanda ombak dia kat atas tu. Selesai bab tu tapi belum selesai lagi kita punya bacaan. Okey, sebab kita kena ambil kira juga bila pada awal huruf pembukaan surah, bila kita dah keluarkan ejaan macam ni, kita boleh nampak dekat sini berlakunya pertemuan di antara nun mati dengan mim. Nun mati jumpa mim, apa hukum? Kita tak masuk lagi bab ni. Tapi sebab ni dah ulang kaji lah, pernah belajar dah. Nun mati jumpa mim, idgham. Ma'al-ghunna. Dah confused dah. Idgham ma'al-ghunna. Bila idgham ma'al-ghunna kita kena idghamkan. Asal dia kita baca sin, hujung lidah naik ke lelangit sebab nun makhrajnya di lelangit. Tapi bila dia idgham dia masuk terus dalam mim dan dia kena dengungkan, maka rapatkan bibir. Saya nak berhenti share ni. Okey. Kita kena rapatkan bibir sebab nak baca mim tu. Okey. Okey, jadi bila sin tu kita baca, bila nak masuk pada mim dia jadi hukum idgham. Asal kita baca sin, hujung lidah naik ke lelangit, betul? Sebab sin nun makhrajnya di lelangit. Tapi sebab dia idgham, kita baca rapatkan bibir. Panjang dulu si tu panjang ada 6. Nak rapatkan bibir? Rapatkan bibir sebab dia masuk dalam mim. Dia dengan mim ni lah.
Tak boleh kita baca to, sin, mim. Salah lah. Macam mana? Oh, sim. Tak faham, Terus tutup. Terus tutup. Kami yang tak faham. Orang lain mungkin faham. Okey, macam ni. Tak apa, Okey, kita tu. ulang. Macam ni. Asal dia, Oh. o, sin. Okay, bila Mim. kita sebut huruf sin, hujung lidah berakhir di langit, betul? Sebab Betul. nun makhraj Nun di dia di langit. atas. Sin, kemudian Sin. mim. Mim. Okey. Sekarang bila kita dah eja satu-satu tadi, to, eja sin, eja mim, kita nampak ada pertemuan nun mati jumpa mim, betul? Okey. Ingat lagi tak tadi bila saya share screen tadi? Okey. Okey, jadi bila kita jumpa, kita kena tahu hukum dia. Nun mati bertemu dengan mim idgham ma'al gunnah. Jadi bila idgham ma'al gunnah bermakna dia masuk dengan sempurna. Nun ni dah hilang dah fungsi dia. Dia masuk dalam mim terus. Jadi kita dah tak boleh naik lidah ke langit dah. Kita kena Sim. Sim terus mim. Cukupkan dulu sin ni 6 harakat ya. Cukupkan dulu. Jangan masuk awal-awal sim. Tak boleh. Cukupkan dulu. Mim. Okey. Kita dah rapatkan bibir. Kita dengung 2 harakat. Baru kita sebut mim 6 harakat balik. Sekejap, saya tunjuk balik yang saya share screen tadi sekejap ya. Alright. Okay. Kat mana tadi? Kat sini kan? Okay. Nampak? Kita kena ingat, satu benda kita kena ingat adalah okay, saya berwarna lain pula. Kita panjang 6 harakat tu pada C ni Sin, okey. C sahaja dulu. Jangan masuk lagi pada mim. Betul. Si cukup dah 6, baru tutup, rapatkan bibir sebab dia dah masuk dalam mim tadi. Dengungkan 2 harakat. Oh, dekat situ ada 2 harakat. Dengung 2 harakat. Sebab dia dengung. Jo kat tengah-tengah ni, jadi kalau saya buat saya tunjuk kat sini, kat tengah-tengah ni ada 2 harakat. Jadi untuk to, sin, mim, total harakat nafas yang kita kena tahan adalah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6 tambah 2 8 16 harakat pada sini. Ini sebab kita tak masuk lagi nun mati jumpa apa, tapi saya rasa semua pun dah ingat-ingat jugalah kan. Nun mati jumpa mim idgham ma'al gunnah. Jadi kita sempurnakan dah dekat sini. Okey. Sebab tu nak tak nak kita kena tahu eja satu-satu huruf ni macam mana. Baru kita nampak ada jumpa nun mati dengan mim kat sini. Kalau kita tak tahu eja, kita pun tak tahu ada pertemuan hukum tajwid dalam ni, kita pun tak dengung. Dan tak mustahil juga ada orang baca tosin. Dia baca nun jelas. Sedangkan kat sini dah berlaku hukum idgham. Boleh? Kita cuba ambil yang panjang sikit lah. Kaf ha ya ain sad. Alright. Menarik sikit kaf ha ya ain sad. Kita cuba, kita tengok. Okay. Okay, baik. Kaf ha ya ain sad. Okay, kita eja kaf. Kaf alif fa. Kaf alif fa. Bariskan dia. Maka kita nampak huruf mat bertemu dengan sukun asli. Jadi berapa harakat? 6. Nah, bila 6 dalam Al-Quran pun automatik kita akan jumpa tanda ombak ni. Kita eja ha. Ha alif. Berapa harakat? 2. 2 harakat dekat sini. Maka bila 2 harakat tak ada tanda ombak tu. Kita eja ya. Ya alif. Ya alif. Berapa harakat? 2. 2 harakat pada ya. Kita eja ain. Ya nun. Berapa harakat? 6. Ingat tadi saya cakap ain dia ada 2 pilihan. 6 ataupun 4 sebab dia adalah madlin. So kita ada pilihan dekat sini ain ni 4 ataupun 6. So dia ada juga tanda ain. Okay, sad, eja sad.
Sod alif dal. So alif Sod dal. alif dal. Sod alif dal. Okey, mat bertemu dengan sukun asli maka sod ini jadi 6 harakat. Jadi 6 harakat. Ingat ni belakang sod ni ada huruf apa ni? Ain. Dal. Huruf dal ni qalqalah. Jadi bila kita baca Oh, dah. sod, qalqalah kan lah. Dia jadi qalqalah apa kat sini? Tadi kita baru belajar Kubra. qalqalah. Kubra. Kubra. Okey, baik. Ada tak benda lain nak tambah? Kaf. Ain. Ha. 6. Cuba relatekan dengan saya ajar tadi tu. Sin mim. Mati dengan sod. Ya, ada nun mati bertemu dengan sod. Hukum dia apa? Ikhfa. Hakiki. Hakiki. Ikhfa haqiqi. Dan ikhfa ni martabat dia tinggi ni sebab kita dengung, huruf dengung jumpa huruf isti'la. Tak. Bila huruf isti'la dia punya dengung punya tebal. Ain. Angkat pangkal lidah belakang sebab isti'la kena angkat pangkal lidah belakang. Dengung sini 2 harakat. Jadi kat tengah-tengah ni ada 2 harakat. Jadi kalaulah kata ain ni kita ambil sebagai 6 harakat, 6 yang pada kaf tambah 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2 tambah 6. 6, 8, 10, 16, 18, 24 Harakat. Jenuh tarik nafas. Jenuh tarik nafas. Kena cubalah. Aduh, macam mana? Panjang. Okey, jelas tak? Ada jelas tak pasal yang saya terangkan harakat dan saya terangkan hukum tajwid? Ikhfa hakiki. Jelaskan. So nak tak nak kita kena tahu eja satu-satu huruf. Bila kita eja kita nampak patutlah kaf ini 6. Sebab alif jumpa huruf mat jumpa sukun asli sebab tu dia jadi 6. Ha ni kenapa 2 saja? Sod tadi saya lupa tulis huruf sod ada tanda ombak. Sebab dia 6. Ya, jadi 2. Ain tu ada pilihan 4 atau 6. Kalau 24 tu jenuh jenuh nak baca 24 harakat, ambillah ain tu 4 saja dapatlah kurang sikit 22. Kalau tak boleh juga Ustazah macam mana? Kalau tak ada nafas juga. Cubalah sebolehnya. Cubalah dulu. Tak boleh tu kita dengan Allah. Okey. Tapi kena cubalah. Ni jaga yang paling penting ramai orang tak dengung lah dekat sini. Dia macam ain dengan sod ni dia tak dengung. Ain tadi berapa harakat? Ain berapa harakat? 4 atau 6. Kenapa boleh jadi 4? Sebab dia adalah mat Din. Kenapa boleh jadi 6? Sebab dia adalah mat bertemu sukun asli. Ain Okey, jadi jadi bila atas bertemu huruf mat. Okey, jadi bila dekat ain dengan sod tu, kita ain tu dulu 4 atau 6 harakat. Ain. Lepas tu naikkan pangkal lidah. 6 dulu. Ain tu 6 dulu. Ain tu 6 kan dulu. Katalah kita ambil 6. Katalah. Sebab dia kan pilihan tadi saya kata 4 atau 6. Dia boleh jadi 4 kerana dia mat lin. Dia jadi 6 kerana dia mat bertemu sukun asli. Kata kalau kita ambil 6, kita tarik dulu ain. Cukupkan 6 harakat. Bila kita nak dengung, kita kena angkat pangkal lidah belakang sebab sod huruf isti'la. Jadi dengung dia punya tebal. Ain. Sod. Qalqalahkan. Boleh? Ya, Ya Ustazah saya. tadi ain tu kenapa dia ada mat lin? di samping Sebab kita ya. Ya saya. Ya Cik Umay. saja. Ya saya. Di samping kita kesimpulannya, di samping kita tahu mengeja huruf-huruf ni, kita kena tahu hukum sekali lah kan. Betul. Kalau kita tak tahu hukum ikhfa hakiki, kita tak tahu hukum idgham. Mana Kita hukum tak- kita kena tahu. Ya. Betul. Melainkan ada orang dia tak tahu tapi dia dengar cara bacaan kaf ha ya ain sod ni macam tu dia tiru. Bolehlah juga. Okey. Tapi kita lagi seronok bila kita faham kan. Kenapa ada dengung, kenapa ada 6, kenapa ada 2. Okey. Yang ni ada Okey. dengung 2 harakat. Dengung sebab dia jadi hukum ikhfa hakiki. Maka dia dengung 2 harakat. Dan kenapa pula dia bila dengung kita kira kembali kepada hukum ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki kan saya kata
Saya tak belajar lagi, tapi saya ada sebut dalam makhraj huruf dulu. Bila kita tahu makhraj huruf, sifat huruf, kita tahu dah bunyi dengung-dengung ni tak sama. Dia bergantung pada huruf dia. Sebab dia bertemu dengan huruf sad, huruf isti'la, maka dengung dia bunyi tebal sikit. Ain. Kita angkat pangkal lidah belakang. Sebab sad isti'la. Isti'la maksudnya mengangkat pangkal lidah belakang. Yang tadi Ustazah, yang Madlin tadi tu Ustazah. Okey, kenapa dia ada pilihan 4 atau 6? 6, kenapa 6? Kembali pada saya ajar tadi. Sebab bila kita eja ain, ya, nun, ya mati tu adalah mat bertemu dengan sukun asli, maka dia jadi 6. Kenapa pula dekat ain ni kita boleh pilih 4? Sebab nampak tak huruf mat ya tu sebelum dia berbaris atas. Dia jadi madlin. Dalam buku dia tak tulis itu tambahan lah. Dalam buku tu dia tak tulis. Ini tambahan daripada saya. Boleh. Jadi Ustazah cuba Ustazah baca, Ustazah nak dengar Ustazah baca tu. Kaf baca yang mana? Yang tadi lah. Okey. Jadi kita baca dia. Dulu. Kaf ha ya ain sad. Mana ya tu jangan dia tarik juga. Ada orang kadang-kadang dia nampak benda ni, dia nampak semua panjang, dia tarik. Kaf ha ya. Tak perlu. Ha dengan ya tu 2 je. Okey. 6 2 6 ya Ustazah. 6 atau 4 bercampur 6. 24 ya, 24 harakat. Betul. Kalau dah tak sampai 24, ambil lah ain tu 4 saja. 22. Dia dah 22. Tapi still panjang lah. Kita kena cubalah. Okey. Okey, jadi kalau kita ambil contoh huruf-huruf lain, alif, lam, ra. Alif sempurnakan harakat. Lam dengan ra kalau kita eja tak ada apa-apa hukum kat tengah tu sebab mim mati jumpa ra izhar syafawi. Betul? Jadi sebut je macam biasa. Alif, lam, ra. Cuma ingat ya. Okey. Sorry lah, ambil masa sikit ya. Apa tu? Tak apa ya. Okey. Okey, salah. Suara dah serak dah. Cakap banyak. Okey. Bila alif lam ra, alif sempurnakan bacaan dia. Okey. Lam dia jadi berapa harakat? 6 sebab mat pula huruf mat jumpa sukun asli dia jadi 6 sebab tu ada tanda ni. Ra berapa harakat? 2. Ra 2. Dia jadi mat asli dia jadi 2. Okey, ingat ya, bila mim mati jumpa ra apa hukum dia? Nipis. Nipis. Izhar. Mim mati jumpa ra, hukum mim mati jadi izhar syafawi, betul tak? Tak apa, ni nanti kita ulang. Bila izhar maksudnya tak perlu dengung-dengung apa. Cuma kena ingat bila mim mati sempurnakanlah hak dia. Apa hak yang ada pada mim kita belajar dalam sifat huruf? Dia ada hak tawassut. Jadi kita tak boleh berhenti dia mengejut alif lam ra lam. Kita berhenti mengejut. Kita syiddahkan dia, tak boleh lah. Kita bagi dia tawassut. Getak. Alif lam dia dem sikit. Alif lam ra. Dia putus sebab dia tawassut. Okey. Ya. Dia tak boleh rikhawah pula. Rikhawah nanti dia jadi dengung. Boleh. Jelas ya? Alif 2 harakat lah Ustazah. Alif. Alif dia tak jadi harakat, sempurnakan je bunyi dia. Alif. Cuma fa itu sukun, bagi hak apa rikhawah dia. Lepaskan bunyi angin dia. Alif lam ra.
Kalau alif lam mim ra ada dengung lah pula tengah-tengah di antara lam dengan mim tu. Alif lam. Dengung dulu. Baru mim ra. Nak tak nak kita kena eja satu-satu. Lama-lama kita dah tak payah eja dah. Kita dah ingat sendiri dah. Lam jumpa mim ada dengung. Ain jumpa sod. Bukan banyak pun huruf awal surah yang ada pembukaan surah ni. Tak banyak pun. Ada berapa surah tadi? Dalam intro tadi ada berapa surah yang terlibat dengan huruf awal pembukaan surah ni? 29. 29 sahaja. Lepas tu benda berulang-ulang. Macam alif lam mim, alif lam ra. Lepas tu nun, kalau nun seorang-seorang dia je panjang je lah 6 harakat. Nun, qaf, kan? Sad. Boleh? Boleh, insyaAllah.